Daripada umur berapa belas, Imam Syafi'i ni minat menunggang kuda, minat memanah dan minat bahasa Arab dan sastra. Sastra ni dia minat. Dia pun pi dekat Bani Hudzail, kabilah tu nama Hudzail, dia pun mengaji lebih 10 tahun. Menghafal belasan ribu syair daripada Bani Hudzail. Sehingga Al-Imam Syafi'i kata anak murid dia mampu untuk bercakap bahasa Arab dan orang tak faham. Dia mampu untuk menulis sesuatu ilmu, semua orang tak faham dengan ilmu yang dia tulis. Tinggi bahasa dia. Sampai satu tahap, bahasa Arab yang dituturkan oleh Al-Imam Syafi'i menjadi ukuran kepada orang lain. Apabila orang lain bercakap untuk menentukan Arab dia tu betul ke tidak. Maka lahirlah satu ibarat, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan yang keluar daripada mulut Imam Syafi'i, tuan-tuan, ni perkataan yang keluar harian. Daripada mulut Imam Syafi'i boleh dijadikan sumber untuk menentukan betul tak bahasa Arab tu, grammar. Maksudnya tuan-tuan, dalam dunia in akademik, bahasa Arab, grammar, sastra, Imam Syafi'i mencapai tahap yang paling tinggi. Nombor satu. Dengan sebab tu bila dia hurai Quran dan dia hurai hadis, ulama-ulama lain akan tanya beberapa perkataan yang tidak diketahui oleh mereka, termasuk yang tanya perkataan yang dalam-dalam ni adalah Imam Malik bin Anas. Cerita dia panjang. Bila satu hari Imam Malik baca satu hadis, Imam Malik tak berapa pasti dari segi bahasa, maka dirujuk kepada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tu bahasa dia, tuan-tuan. Subhanallah, bahasa Imam Syafi'i. Dia menunggang kuda, memanah. Kalau Imam Syafi'i panah, hak tengah tu, tuan-tuan, yang markah 10 tu, 10 kali dia panah, 10 kali dia akan dapat markah 10 tersebut. Tepat. Sebab orang bijak dan inilah. Tuan-tuan. Kemudian selepas dia mengaji dekat tok-tok guru di Mekah, Imam Syafi'i ni, tuan guru di Mekah, tuan-tuan, nombor 1 Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ni, Imam Syafi'i duduk dengan dia sehingga Imam Syafi'i sebut, dia ni ulama hadis lah. Ni nak bagi tahu kata Imam Syafi'i ni dia menjadi pakar hadis selepas itu. Bukan sahaja fiqh, Imam Syafi'i juga menjadi pakar hadis, cumanya dia tak sampai tahap Amirul Mukminin, dia tak sampai tahap nuqad. Nuqad ni macam Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, ni saya sebut kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan lah. Yang tu yang tahap pertama, kelas pertama. Dari sudut hadis, Imam Syafi'i tak sampai yang kelas pertama tu. Cuma dia juga pakar hadis. Sebab tok-tok guru dia, nombor 1 ulama hadis, nombor 1 daripada ratusan ulama hadis yang ada di Mekah, nombor 1 zaman itu Sufyan bin Uyainah. Itulah guru Imam Syafi'i. Dia berguru, tuan-tuan tengok, dia berguru dengan Ibn Uyainah sehingga kata Imam Syafi'i, tidak ada hadis yang disebut oleh Ibn Uyainah yang aku tak pernah dengar. Tuan-tuan faham tak? Tak ada hadis yang disebut oleh Imam Ibn Uyainah, kata Imam Syafi'i, yang aku tak pernah dengar. Maksudnya habis. Selama berapa tahun tu dia mengaji tu habis. Kemudian Imam Syafi'i pergi mana? Kemudian tahun 173 Al-Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah. 7 tahun mengaji. Dengan siapa? Imam nombor 1 di Madinah Al-Munawwarah, iaitu Imam Malik. Imam Malik waktu Imam Syafi'i sampai tu, dia ingat Imam Syafi'i ni macam ulama lain lah yang biasa ni kan. Jadi Imam Malik kata, "Bok mai, siapa-siapa guru lain baca hadis kepada kamu." Imam Malik ajak Muwatta, dia tak baca. Ada ulama lain yang pakar akan baca. Macam tu, tuan.
kepada anak-anak murid yang lain. Bila Imam Syafi'i mai, Imam Malik kata cari mana-mana alim untuk baca kepada kamu. Imam Syafi'i kata aku sendiri yang baca. Dia kata aku sendiri yang akan baca. Tolonglah tuan dengar bacaan saya. Maka Imam Syafi'i pun baca. Bila dengar bacaan Imam Syafi'i 2-3 hadis, maka Imam Malik pun kata teruskan. Dan dia pun baca. Esok dia main baca sendiri, lusa dia main baca sendiri, habis dalam masa yang singkat. Ulama besar kan, ulama mujtahid belajar daripada mujtahid. Kemudian Nabi